Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Muhammad Syukran selaku penilai, dan tak lupa juga kepada pensyarah bimbingan saya iaitu Encik Mat Arif bin Arifin. Nama saya Wardah Aina binti Tayyib. Nombor matrik saya C17A0388. Saya adalah pelajar tahun 4 dalam bidang animasi. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk projek penyelidikan. Tajuk kajian saya ialah terhadap panduan membangunkan aplikasi media animasi 2D dalam pembelajaran pelajar kolej komuniti Paya Besar. Saya ingin memulakan pembentangan saya dengan pendahuluan. Animasi 2D ini adalah bermula daripada animasi tradisional terus ke komputer, yang mana frame by frame ia akan bergerak. Animasi merupakan bidang yang memerlukan usaha dan ketekunan yang tinggi dalam penghasilannya, kerana melibatkan aspek kreativiti, kemahiran seseorang dalam menggunakan teknologi. Istilah animasi ini ialah imej dimanipulasikan secara. Seterusnya ialah teknologi. Teknologi pendidikan apabila adanya pembelajaran mudah alih atas talian sebagai proses PMP di rumah masing-masing. Misalnya, aplikasi media yang sering digunakan oleh para pelajar pengajian tinggi adalah Google Classroom, e-learning, Google Meet, home-based learning dan sebagainya. Media pembelajaran adalah salah satu langkah bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran PMP pelajar selaras dan lebih interaktif pada musim cabaran pandemik COVID-19 ini. Yang seterusnya ialah penyataan masalah. Penyataan masalah yang pertama ialah pelajar terpaksa membiasakan norma baru menghadiri dan belajar di rumah yang agak sukar secara atas talian. Seperti yang kita tahu, negara kita telah mengisytiharkan penutupan semua sekolah dan institut pengajian tinggi awam dan swasta di seluruh negeri Malaysia kerana masalah pandemik penyakit berbahaya COVID-19 yang melanda negara kita. Daripada sumber berita harian, Kementerian Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin menyatakan sekolah di Pahang, Kelantan, Perlis dan Sarawak yang tidak dikenakan perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB juga ditutup sehingga tahun ini. Keadaan ini membuatkan para pelajar kurang fokus dalam menumpukan pembelajaran mereka kerana tiada siapa yang mengawasi dan memantau mereka. Penyataan masalah yang kedua ialah rangkaian internet yang agak lemah dan perlahan mengikut kawasan tertentu adalah faktor masalah utama bagi pelajar melalui internet sebagai rujukan pelajaran mereka. Pengajaran dan pembelajaran para pelajar yang kurang mendapat rangkaian internet akan menyebabkan mereka ketinggalan dengan pelbagai maklumat yang mana tenaga pengajar mereka berikan. Seperti yang kita tahu, ada video viral yang dari pelajar Universiti Malaysia Sabah terpaksa memanjat pokok untuk mendapatkan layanan internet bagi menjawab peperiksaan di atas talian. Objektif kajian. Objektif kajian ada 4. Yang pertama, mengkaji konsep media animasi 2D yang digunakan dalam pembelajaran pelajar kolej komuniti. Yang kedua, membangunkan bidang animasi 2D dalam aplikasi media animasi pembelajaran. Yang ketiga, mengenal pasti tahap kefahaman pelajar dalam bidang media animasi 2D. Yang ketiga, menilai keberkesanan aplikasi media animasi ini sebagai pembelajaran kepada pelajar kolej komuniti. Seterusnya ialah penyataan soalan. Penyataan soalan yang pertama ialah apakah konsep media animasi 2D yang digunakan dalam pembelajaran pelajar kolej komuniti. Yang kedua, bagaimanakah cara untuk membangun bidang animasi 2D dalam aplikasi media animasi pembelajaran. Yang ketiga, apakah tahap kefahaman pelajar tentang bidang media animasi 2D. Yang keempat, apakah keberkesanan aplikasi media animasi ini sebagai pembelajaran kepada pelajar kolej komuniti. Selanjutnya, skop kajian. Skop kajian ini dijalankan terhadap pelajar kolej komuniti Paya Besar Gambang, Kuantan sahaja yang mengambil bidang animasi multimedia. Malah pelajar yang mengambil kursus lain juga boleh difokuskan.
Selanjutnya, kepentingan kajian. Kepentingan kajian yang pertama ialah untuk menyampaikan sesuatu konsep yang kompleks secara visual dan seragam. Yang kedua, boleh membantu dalam proses pemahaman pelajar menjadi lebih interaktif. Yang ketiga, meningkatkan kualiti dalam setiap pengajaran dan pembelajaran PMP. Yang seterusnya ialah bab 2, kajian literature, iaitu kajian lepas. Kajian lepas merupakan usaha menyelidik atau menilai maklumat yang diperolehi daripada sumber tertentu, misalnya daripada jurnal, buku, artikel, laman web dan dokumen penting. Berdasarkan jurnal perkembangan media animasi berbasis hybrid learning, iaitu penulis jurnal Sinamata, Yayasan Kita Menulis 2019, ini adalah menunjukkan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran PMP secara baru, dan terus kepada pelajar akan memperolehi maklumat yang lebih terperinci. Berdasarkan artikel ini, PKP ajarkan kaedah pendidikan maya daripada sumber harian Metro. Ini menyatakan bahawa media dan telefon pintar menjadi alat bantuan pembelajaran sepanjang COVID-19 bagi memastikan anak-anak dapat meneruskan pembelajaran mereka. Kajian lepas berdasarkan animasi. Animasi 2D penulisan Evalianata dari jurnal Teknomalika 2015 bertajuk Pengembangan Media Sosialisasi Etika Kampus dalam bentuk animasi 2D. Hal ini kerana pembentukan animasi 2D dapat mempengaruhi minda dan tingkah laku golongan muda. Yang kedua, berdasarkan tajuk ini, animasi dalam pembelajaran dari Dina Utami, majalah ilmiah Pembelajaran 2011 telah menunjukkan bahawa animasi ini penting dalam sistem pendidikan pada musim mencabar COVID-19 ini. Animasi ini bukan sahaja dijadikan bahan contoh kanak-kanak sebagai hiburan, tetapi boleh dijadikan media pembelajaran masa kini. Seterusnya ialah bab 3, metodologi kajian. Metodologi kajian ialah medium yang digunakan bagi memperolehi maklumat serta membantu memenuhi objektif yang telah dinyatakan. Pengkaji akan menggunakan metodologi ialah kualitatif dan kuantitatif. Seterusnya ialah teknik pengumpulan data. Pengkaji mengamalkan kualitatif secara menyediakan pemerhatian temubual dan mencari rujukan di sumber-sumber bertulis atau internet. Kaedah pengumpulan data melalui sumber rujukan internet sangat diperlukan pada musim pandemik COVID-19 ini. Pengkaji mengamalkan kuantitatif secara mengemukakan borang atau kertas soal sendiri. Mereka kajian yang pertama mengenai masalah kajian, yang kedua persoalan kajian, ketiga mencari rujukan pustaka dan internet, keempat membina objektif kajian, kelima melakukan metodologi kajian, yang keenam memperolehi data daripada kaedah metodologi kajian, ketujuh menganalisis data, 8 hasil kajian, 9 objektif kajian tercapai. Kesimpulannya ialah setiap pelajar haruslah peka dan mengamalkan pembelajaran secara normal baru kerana permasalahan wabak COVID-19 ini yang mana menyukarkan pelajar meneruskan pembelajaran dan terpaksa belajar di rumah secara atas talian.